Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 5.15 petang di bulan Ramadan kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi sebagaimana sidang pendengar maklumi, slot Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Cuma selesai membicarakan berkaitan dengan syarat istinja dengan batu, kitab Safinatun Najah akan memulai bicara berkaitan dengan hukum wudu. Cuma saya tambah lagi pembicaraan. Untuk sementara kitab Safinatun Najah tak bacalah. Sebab beberapa minggu yang terdahulu, 2-3 minggu, saya pergi kepada persoalan mereka yang istinja dalam keadaan uzur. Istinja dalam pamper, macam mana kita nak istinja. Kemudian apabila dalam keadaan uzur sakit, qada hajah dalam pamper, dalam satu-satu ketika tidak mampu istinja, memang tidak mampu istinja sendiri, tiba-tiba tidak ada orang lain yang tolong bantu istinja. Jadi macam mana pesakit tadi nak solat, itu saya bicara 2-3 minggu lepas lah. Jadi untuk minggu ini, sebagaimana yang saya sebut minggu lepasnya, saya akan membicarakan tambahan ni. Masih lagi belum masuk menggunakan kitab Safinatun Najah. Saya bercadang untuk membicarakan berkaitan dengan adab ketika qada hajah. Adab ketika qada hajah. Kemudian selesai bicara adab ketika qada hajah, insya-Allah saya akan pergi pula kepada bicara definisi tandas. Mahallul khala'. Tandas tu, mana tandas? Definisi tandas. Mana tandas? Yang mana terkadang silap faham berkaitan dengan tandas tu hok mana. Walaha kalau kita sekali imbah gop, tandah. Tandah mana lagi? Tandah tu tempat untuk qada hajah. Itu tandah. Tandah tempat lain. Untuk mandi tempat lain. Memang tempat tu nyata. Tandasnya sebelah mana? Tempat mandinya sebelah mana? Jadi insya-Allah saya akan bicara berkaitan definisi tandas. Yang timbul salah faham adalah kebanyakan tandas sekarang antara tempat untuk qada hajah tandas dengan tempat mandi tidak ada
penghadang, tidak ada dinding di tengah. Maka timbullah tandas tadi itu sudah berjerakit kepada tempat mandi kerana tak ada dinding antara tempat qada hajah dengan tempat mandi, tak ada dinding. Maka tandas tu jadi sudah melarat pergi kepada tempat mandi. Dihukumkan tandas sampai ke tempat mandi. Timbul salah faham yang seumpama tu. Tandas lah. Tempat mandi lah. Hak berkait dengan dinding itu tu tak syarat nak menghukum tekan tandas itu kena ada dinding. Tak syarat tu. Tandas tempat qada hajah. Kemudian tempat mandi tempat lain. Jadi oleh kerana tak ada dinding itulah timbul salah faham, tandas jadi berjerakit kepada sampailah ke tempat mandi dihukumkan tandas. InsyaAllah nanti saya akan bicara hak berkaitan dengan definisi tandas. Walau sebenarnya definisi tandas ni tak payah mana kita boleh kenal tandas tu mana, cara buat pun tahu dah. Tandas mana, tempat mandi mana. Salah faham ni dia menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Bila timbul salah faham, kalau kita cakap tak kenal mana tandas. Begitulah. Jadi nak bicara berkaitan dengan adab. Adab ketika qada hajah. Dia antara qada hajah dengan istinja, dia qada hajah terlebih dahulu. Selesai qada hajah, barulah istinja. Tapi dalam kitab Safinatun Najah ni hanya membicarakan istinja. Itu pun bicara syarat istinja dengan batu sahaja. Dalam kitab-kitab fiqh, dia membicarakan istinja dan juga adab ketika qada hajah. Faslun fil istinja wa adabi qada'il hajah. Wa adabi qada'il hajah. Wa adabi qada'il hajah. Faslun fil istinja wa adabi qada'il hajah. Begitulah. Nak sebut punya dia tersasu tu. Biasa nak kitab lah. Membicarakan istinja dan qada hajah. Jadi nampak tajuk tu terbalik. Bicara istinja, selesai bicara qada hajah. Adab ketika qada hajah. Jadi antara istinja dengan qada hajah ni mana dulu? Pastilah qada hajah. Kemudian barulah diiringi dengan istinja. Tapi kenapa kitab fiqh biasanya membicarakan istinja dahulu, kemudian mula bicara adab ketika qada hajah? Sebab istinja hukumnya adalah wajib. Adapun adab ketika qada hajah kebanyakannya adalah adab yang disunatkan. Jadi ketika qada hajah kebanyakan adalah adab yang disunatkan. Jadi bicara istinja, itu bicara perkara yang memang wajib. Adab ketika qada hajah kebanyakannya adalah perkara sunat. Maka dibicarakan yang wajib terlebih dahululah. Walau bicara yang sunat. Yang wajib ni istinja. Barulah pergi kepada bicara adab yang kebanyakannya sunat. Jadi walaupun terbaliklah kita kata, bicara istinja, barulah bicara adab ketika qada hajah. Yang mana adab ketika qada hajah yang wajib satu sahaja. Ketika qada hajah wajib ijtinab, wajib menjauhkan daripada menghadap qiblah ketika buang air kecil, dan wajib menjauhkan daripada membelakangkan kiblat ketika buang air besar di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah, serta tidak ada satir, tidak ada penghadang di hadapan antara yang qada hajah dengan arah kepada kiblat. Itu adab yang diwajibkan. Adab yang diwajibkan, wajib ijtinab, wajib menjauhkan daripada menghadap kiblah
ketika buang air kecil dan menjauhkan daripada membelakangkan kiblat ketika buang air kecil di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah dan juga tanpa ada satir. Contohnya, qada hajah di padang, qada hajah di pantai, contohnya. Qada hajah di padang, qada hajah di pantai. Ini cerita dulu-dulu lah ni. Qada hajah dalam semok. Ni cerita dulu-dulu. Sekarang ni tak ada dah lah. Tapi, jangan kita kata tak ada gitu. Mungkin ada lagi mereka yang qada hajah di tempat lapang, umpama padang, umpama di pantai, umpama dalam semok-semok, mungkin masih lagi ada. Jadi, ketika qada hajah di tempat yang mana memang tidak sediakan qada hajah, maka diwajibkan menjauhi, sama sekali tidak menghadap kiblat ketika buang air kecil dan tidak membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Sebab ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu qada hajah, maka Nabi kata, fala tastakbilul qiblata wala tastadbiruha. Maka jangan kamu menghadap akan kiblah dan jangan kamu membelakangkan akan kiblah. Bibaulin wala ghaitin. Jangan kamu menghadap kiblah ketika buang air kecil dan jangan kamu menghadap kiblah, kata Nabi SAW, ketika buang air besar. Yang Nabi perintahnya, walakin syarriku wa gharribu. Nabi kata, akan tetapi hendaklah kamu menghadap sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Sebelah matahari naik ni sebelah timur lah dok. Matahari jatuh ni sebelah barat. Nabi perintah supaya qada hajat ini menghadap sebelah matahari naik. Sebelah timur dan Nabi suruh menghadap sebelah matahari jatuh, sebelah barat. Betul ke dok ni ya? Sebelah matahari naik sebelah timur. Sebelah matahari jatuh sebelah barat. Jadi Nabi suruh menghadap sebelah timur dan sebelah barat. Nabi kata, jangan kamu menghadap kiblah ketika buang air kecil dan jangan kamu membelakangkan kiblah ketika buang air besar. Sebaliknya, Nabi suruh hadap oleh kamu akan sebelah timur dan sebelah barat. Hadap sebelah timur dan hadap sebelah barat. Maka muskil lah kitanya. Sebab kita sebelah timur tu membelakangkan kiblat. Sebelah matahari jatuh tu menghadap kiblat. Nabi larang menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat. Nabi SAW suruh menghadap sebelah timur dan sebelah barat. Kalau menghadap sebelah timur, sebelah matahari naik, itu membelakangkan kiblat. Menghadap sebelah matahari jatuh, itu menghadap kiblat pula jadinya. Hak Nabi bersabda ni di Madinah. Nabi bersabda ni di Madinah. Yang mana di Madinah kiblat bukan sebelah jatuh. Di Madinah kiblat bukan sebelah barat. Kita di Malaysia kiblat adalah sebelah matahari jatuh, sebelah barat. Di Madinah ke Syam ke di sebelah hilir. Sebelah hilir tu belah menghadap kiblat. Ni di Madinah yang Nabi kata ni. Kalau tempat kita tidak boleh lah qada hajah. Kalau menghadap sebelah timur,
berarti kita membelakangkan kiblat di buang air besar. Kalau kita menghadap sebelah barat sebelum matahari jatuh, kita akan menghadap kiblat di buang air kecil. Jadi kalau tempat kita kena menghadap utara dan selatan. Kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia ni, jangan menghadap kiblat di buang air kecil, jangan membelakangkan kiblat di buang air besar. Lepas tu, hendaklah menghadap sebelah utara dan juga sebelah selatan. Hak ning ni, hak wajib menjauhi ni, ketika qada hajah bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajah. Bukan dalam tandas. Tempat disediakan untuk qada hajah adalah dalam tandas. Mana bukan dalam tandas. Yang kedua, tempat yang disediakan bukan tempat disediakan untuk qada hajah serta tanpa ada hadangan di hadapan. Jadi, dua keadaan. Yang mana jangan menghadap kiblat di buang air kecil, jangan membelakangkan kiblat di buang air besar. Yang pertama, di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah. Yang kedua, tempat tersebut tidak ada satir, tidak ada hadangan, tidak ada dinding antara orang yang qada hajah dengan kiblat. Itu dua keadaan. Adapun kalau tempat yang disediakan untuk qada hajah, tandas yang kita qada hajah biasa ni tandas, disunatkan jua jangan menghadap kiblat di buang air kecil dan jangan membelakangkan kiblat di buang air besar. Sunat jangan menghadap kiblat di buang air kecil dan sunat jangan membelakangkan kiblat di buang air besar. Sunat. Jadi apabila buat tandas di rumah kita contohnya, pastikan tandas tadi tidak menghadap ke timur dan tidak menghadap ke barat. Pastikan kiblat tandas menghadap ke utara ataupun menghadap ke selatan. Sunat seumpama tu. Sunat seumpama tu. Buat tandas, pastikan jangan tempat qada hajah menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Maknanya, jangan tandas menghadap timur ataupun menghadap barat. Sunat seumpama tu. Lebih-lebih lagi kalau buat tandas di masjid pula. Jadi, arkitek yang buat tandas di masjid, pastikan arkitek tadi tu buat tandas masjid menghadap utara ataupun menghadap selatan. Jangan menghadap timur ataupun barat. Sunat. Jangan buat seumpama tu. Tapi bukan masjid ni. Termasuklah tandas di rumah kita masing-masing. Tambahan pula di masjid pula. Yang mana kadang-kadang tapi barang siap dah. Bangunan siap dah. Kalau bunyi pun jadi bunyi saja je lah. Maknanya rumah siap baru bunyi. Gitulah. Siap dah baru bunyi. Yang mana kadang-kadang yang buat masjid itu, arkitek buat masjid itu kadang-kadang tempat qada hajah menghadap kiblat. Tempat berwuduk mengiring daripada kiblat. Tempat qada hajah menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Sebaliknya, tempat wuduklah pulaknya yang mengiring ataupun membelakangkan kiblat. Ni. Dah kenalah cara gitu. Dia biasalah, dia tandas ni dia akan ada sebelah-sebelah. Satunya akan jadi menghadap kiblat, satunya sebelah hadapan dia akan jadi membelakangkan kiblat. Sebab biasa tandas dia ada sebelah dan sebelah. Jadi kalau sebelah tu menghadap kiblat, yang sebelah lagi tu membelakangkan kiblat. Yang menghadap kiblat timbul isu ketika buang air kecil.
yang membelakangkan kiblat timbul isu tika buang air besar. Yang mana tempat yang disediakan untuk qada hajah sunat. Ketika buang air kecil, jangan menghadap kiblat. Ketika buang air besar, sunat jangan membelakangkan kiblat. Kalaulah di tempat disediakan untuk qada hajah, tandas, tiba-tiba menghadap kiblat ketika buang air kecil, tiba-tiba membelakangkan kiblat ketika buang air besar, setengah pandangan ulama hukumnya adalah makruh. Paling ringan khilaful aula. Pandangan Imam Rafi'i makruh. Pandangan Imam Nawawi khilaful aula. Kalaulah di tempat disediakan untuk qada hajah dalam keadaan buang air kecil menghadap kiblat, buang air besar membelakangkan kiblat, hukumnya makruh satu pandangan dan khilaful aula satu pandangan. Tetapi kalau mazhab Hanafi hukumnya adalah haram. Kalau mazhab Hanafi, walaupun tempat tersebut disediakan untuk qada hajah sekalipun, tetapi jikalau menghadap kiblat ketika buang air kecil, jikalau membelakangkan kiblat ketika buang air besar, mazhab Hanafi hukumnya adalah haram. Itu mazhab Hanafi. Hukumnya adalah haram. Mazhab Syafi'i hukumnya sama ada makruh ataupun khilaful aula. Sebab itulah buat tandas memanglah tidak diharamkan mazhab Syafi'i, tapi disunatkan. Pastikan tandas tadi itu tidak membelakangkan kiblat dan juga tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakangkan kiblat. Walaupun jumhur mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau memang tempat tu disediakan untuk qada hajah, menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat, tak jadi haram dah lah. Tapi pandangan mazhab Hanafi haram. Sebab itulah kita disunatkanlah ketika buang air kecil jangan menghadap kiblat, ketika buang air besar jangan membelakangkan kiblat. Tapi kalau bangunan tu siap dah, tandas masjid pun siap dah, tandas rumah pun siap dah, dah buat guna lagi dah. Siap dah. Barang siap dah. Payah dah lah. Macam sebut tadilah, masjid sangat malang lah. Kalau arkitek yang buat masjid itu bangunan, tandas menghadap dan melakangkan kiblat. Sebaliknya tempat wuduk mengiring ataupun membelakangkan kiblat. Tempat wuduk lah menghadap kiblat. Tempat tandas hadap sebelah utara dan selatan mengiring. Jadi tak kena tepat ni. Tempat tandas menghadap kiblat, sepatutnya mengiring. Tempat wuduk mengiring ataupun membelakangkan kiblat, tidak menghadap kiblat. Kalau ada menghadap kiblat pun beberapa batang pahit je. Hak kebanyakannya mengiring ataupun membelakangkan kiblat. Rugi sangat-sangat. Walaupun ini perkara sunat. Ketika qada hajah sunat, jangan menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat. Ketika berwuduk sunat, kita berwuduk menghadap kiblat. Tapi sunat. Kemudian bangunan tu lama digunakan dalam keadaan meninggalkan perkara sunat kerana pembinaan tidak menepati. Kalau arkitek yang bina bangunan tu, qada hajah dalam keadaan menghadap utara dan selatan, yang qada hajah boleh pahala sunat. Arkitek yang buat tu boleh pahala sunat yang berpanjangan. Kemudian tempat wuduk dibuatkan menghadap kiblat. Orang yang berwuduk boleh pahala sunat menghadap kiblat. Arkitek yang buat tempat wuduk menghadap kiblat akan boleh pahala sunat yang berpanjangan. Jadi ketika qada hajah di tempat disediakan untuk qada hajah tandas, maka disunatkan jangan menghadap kiblat ketika buang air kecil dan jangan membelakang kiblat ketika buang air besar. Kemudian satu lagi, ni minggu ni pun mungkin bicara adab pun jadi panjang juga kita ni. Jadi kalau tak sempat definisi tandas tu, insyaAllah saya akan bicara minggu hadapan lagi lah.
Selagi tak selesai bicara adab dan bicara tambahan definisi tandas, saya belum lagi lah memulai kembali membaca kitab Safinatun Najah, membicarakan tajuk wuduk. Satu laginya, jangan menghadap kiblah dan membelakangkan kiblah ketika qada hajah di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah, di padang, di pantai, dalam keadaan tidak ada hadangan di hadapan. Tak ada dinding di hadapan, tak ada pokok di hadapan. Itu yang hukumnya adalah haram. Tetapi kalau dia qada hajah di padang, di dalam semok, tapi dia menghadap kiblat, tapi antara yang qada hajah dengan kiblat ada pokok di hadapan, maka tak haram dah lah. Tak haram sebab ada pokok di hadapan. Cuma pastikan antara yang qada hajah dengan pokok tadi itu jangan melebihi 3 hasta. Antara yang qada hajah dengan pokok di hadapan tu jangan melebihi 3 hasta. Memanglah antara yang qada hajah dengan kiblat ada pokok, tapi pokok tu jauh dengan dia lebih dari 3 hasta. Hukumnya masih lagi haram. Jadi dengan pokok tu jangan melebihi 3 hasta. Ataupun letaklah apa-apa barang di hadapan. Letaklah apa-apa barang di hadapan. Cuma jangan derek-derek kemaluan kita ketika buat yang kecil menghadap kiblah. Jangan derek-derek kemaluan kita ketika buat yang besar menghadap, membelakangkan kiblah. Jadi menghadap kiblah lah dengan punggung tu ketika buat yang besar. Biar ada benda di hadapan yang menutupi. Ada benda di hadapan yang menutupi. Kalau dululah, ini cerita orang dulu ni. Orang muda-muda sekarang, dia tak tahu ni. Orang dulu-dulu, pagi-pagi tu, di pantai, adalah penyu bertelur. Pagi-pagi di pantai tu, ada penyu bertelur. Penyu palitang. Dia gali pasir pantai. Kemudian, dia pun selubung dengan kain pelekat. Dia pun berok. Pada ni. Panggil penyu bertelur lah tu. Penyu kepala hitam. Dia gali pasir pantai. Dia pun dia selubung panggil apa? Selubung. Selubung apa panggil? Kain pelekat dia pakai tu dia pun selubung sampai ke kepala dia tutup. Jangan kacau tu. Di selubung tu ada hijrah tu. Lepas tu macam mana tu? Dia menghadap kiblat tu ataupun membelakangkan kiblat tu ada kain pelekat sebagai hadangan. Maknanya tidak derek menghadap kiblat sebab ada hadangan dengan kain pelekat. Ini orang buat orang dululah. Dia selubung daripada bawah ke atas dengan kain pelekat. Ini cerita orang zaman dulu. Orang zaman sekarang ni buat gitu, kau marah dia orang lah. Orang duduk main patah, gali pasir. Jumpa benda tahi orang, marah lah orangnya. Ini cerita orang dulu. Sebab di pantai bukan tempat untuk qada hajah. Pastikan ada hadangan. Cuma sebagaimanalah tadi bicara tandas, memang tempat yang disediakan untuk qada hajah disunatkan jangan menghadap dan belakangkan kiblah. Walaupun ada hadangan di hadapan, walaupun ada pokok di hadapan, disunatkan juga tidak menghadap dan membelakangkan kiblat. Walaupun ada pokok di hadapan, disunatkan menghadap sebelah utara dan juga sebelah atas. Kalau kita sekarang ni hulu hilir lah. Kena menghadap hulu hilir. Jangan menghadap matahari jatuh, matahari naik atau matahari jatuh. Kalau kita cakap Terengganu lah. Jangan hadap matahari naik, jangan hadap matahari jatuh. Lepas tu hadap hulu hilir. Hulu hilir ni, hulu hilir jadi utara selatan lah. Utara selatan. Hulu hilir. Mana bukan datang dah saja menghadap utara selatan. Kalau kata hadap pokok sekalipun di padang, di dalam hutan ke, disunatkan jangan juga menghadap kiblah dan membelakangkan kiblah. Ini bicara
adab yang diwajibkan. Dia masalah menghadap kiblat ni, membelakangkan kiblat, sidang pendengar kena fahamlah. Menghadap kiblat ketika buang air kecil, membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Apa anda ni? Menghadap kiblat ketika buang air kecil, membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Yang diharamkan menghadap kiblat ni, pandangan yang muktamad, menghadap ain kiblat. Menghadap ain kiblat. Betul-betul tuju kepada kiblat semayang. Adapun menghadap sebelah timur juga, menghadap sebelah barat juga. Mana kalau menghadap sebelah timur, masalahnya dia membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Kalau menghadap sebelah barat, dia menghadap kiblat ketika buang air kecil. Dia sebab kita biasa qada hajat dua-dua sekali. Buang air kecil dan buang air besar. Jadi menghadap dan belakang kiblat tak boleh lah. Sebab kita akan qada hajat kedua-dua biasanya. Jadi kalaulah jadi tak mau panjang bicara lah. Saya sebut menghadap kiblat sudahlah. Ketika buang air kecil. Dan juga jangan membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Dia menghadap kiblat ketika buang air kecil. Tapi bukan betul-betul kiblat semayang. Memanglah sebelah, kalau kata sebelah matahari jatuh. Memang sebelah matahari jatuh. Dia menghadap sebelah matahari jatuh. Tetapi bukan betul-betul kiblat semayang. Dia mengiring ke kanan, dia mengiring ke kiri. Tak haram dah atas pandangan muktamad, tetapi makruh. Tapi pandangan dhaif menyatakan bahawa menghadap kiblat ni bukan menghadap kiblat ketika kita solat menghadap ain Kaabah. Haram menghadap arah kiblat, jihah kiblat, haram lagi. Walaupun tidak betul-betul menghadap ain kiblat, sama dengan kiblat masjid, sama dengan kiblat surau. Tak. Kiblat masjid, kiblat surau memang dia tetap menghadap ain zat Kaabah. Zat Kaabah, ain Kaabah. Sekarang ni dia qada hajat memang menghadap kiblat, tapi bukan ain Kaabah, dia mengiring ke kanan. Dia mengiring ke kiri. Dia panggil jihah. Jihah ni hala. Dia menghadap jihah hala Kaabah ketika buang air kecil. Pada dhaif hukumnya haram lagi walaupun bukan ain Kaabah. Pandang muktamad, yang haram menghadap kiblat ketika buang air kecil adalah ketika buang air kecil tadi ni betul-betul menghadap ain Kaabah. Betul-betul menghadap ain Kaabah. Tapi kalau ketika buang air kecil dia menghadap serong ke kiri, serong ke kanan, walaupun masih lagi jihah hala kiblat, hukumnya hanyalah makruh, tidak diharamkan. Dia gitu. Kemudian menghadap kiblat ni pula, jadi perici jadi ni. Kita tinggal sampai dah 10 minit. Menghadap kiblat ni pula bukan kira kepada dada. Bukan kira kepada dada. Kita kan kalau sembahyang menghadap kiblat kira kepada dada. Ni bukan kira dada ni. Menghadap kiblat hukumnya haram ketika buat kecil, kira kepada kemaluan dia tu. Kira pada kemaluan dia. Maknanya kalau dada tu betul-betul sebagaimana kiblat surau masjid ain Kaabah, tapi kemaluan dia, zakar dia belokkan ke kanan ataupun ke kiri, maka tak haram dah, hukumnya makruh. Tapi kalau dadanya ketika buat yang kecil tu bukan kena pada ain kiblat, serong ke kanan ke kiri, tapi masa dia buat yang kecil, dia palingkan kemaluan dia menghadap ain kiblat, hukumnya adalah haram. Ni bicara hukum ni, jadi panjang je. Sebab saya tengok masa pun nak pergi pada adab-adab yang disunat pun tak berapa nak sempat dah. Lepas tu jadi saya panjang sikit tu. Saya panjang sikit. Walaupun kita katalah, tapi jangan kita kata tak ada orang yang qada hajah di padang, di patah, di dalam semua. Ada kita yang kata tak ada. Walaupun kebanyakannya rumah ni memang ada tandas lah kebanyakannya. Bukan macam dulu.
Macam dulu ni memang masuk dalam semok dalam hutang lah. Nak buang, nak qada hajah. Masuk dalam semok dan masuk dalam hutang. Itu dululah tak ada tandas. Tapi ini bicara hukum. Kemudian hak tadi, kalau tempat tu bukan di situ untuk qada hajah, pastikan ada satir, ada hadangan di hadapan. Jarak antara yang qada hajah dengan satir tadi jangan melebihi 3 hasta. Dan barang yang ada di hadapan jangan rendah kurang daripada 2/3 hasta. Di bawah barang di hadapan, jarak yang qada hajah dengan barang tadi itu dalam lingkungan 3 hasta. Dan barang tu pastikan paling-paling rendah 2/3 hasta. Kalau dia buang air kecil dalam keadaan duduk. Kalau dibuang air besar dalam keadaan duduk, pastikan barang yang menjadi satir hadangan di hadapan tu, panjang barang tu sampai ke pusat dia. Barulah tidak haram. Ia letak barang di hadapan. Barang tu serendah 2/3 hasta. Tapi dia buang kecil bukan dalam keadaan duduk. Dia buang kecil dalam keadaan berdiri. Maka kemalung aja masih lagi direct kepada kiblat. Hukumnya masih lagi haram. Kalau dah kitab dia kata, antara yang qada hajah dengan satir dengan hadangan di hadapan, jangan melebihi 3 hasta. Dan hadangan tu jangan lebih rendah daripada 2/3 hasta. Dalam keadaan di qada hajah, buang air kecil contohnya dalam keadaan duduk. Ini hak bicara adab yang wajib dipelihara. Adab yang wajib dipelihara. Bicara di sini di tempat yang disediakan, di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah, di padang, di patah, dalam keadaan tanpa ada satir. Kemudian saya balik peringat kembali, tempat disediakan untuk qada hajah, tandas di rumah kita contohnya. Kita nak buat tandas, kita kena pastikan tandas kita dalam keadaan menghadap utara, menghadap selatan, hulu hilir. Disunatkan seumpama tu kepada tuan rumah. Dan juga kepada tukang rumah. Tukang rumah. Di situ ada 2 peranan. Tuan rumah dengan tukang rumah. Jadi kalau tuan rumah ikut pandai tukang lah. Nak buat tandas tu menghadap ke mana. Jadi tukang pastikan tandas yang dibuat di rumah orang tu, pastikan tandas tu menghadap kepada sebelah utara ataupun sebelah selatan. Disunatkan jangan buat tandas dalam keadaan menghadap kepada timur dan juga menghadap kepada barat. Sebab walaupun tandas memang tempat disediakan untuk qada hajah dan memang ada dinding di belakang tandas contohnya, tetapi kalaulah menghadap kiblat kiblat kecil di tandas sendiri pun, kalaulah membuat yang besar membelakangkan kiblat di tandas sendiri pun, hukumnya masih lagi makruh. Satu pandangan hak ringan sikit, khilaful aula, kurang utama, kurang elok. Tetapi mazhab Hanafi, walaupun tandas sekalipun, memang tempat disediakan untuk qada hajah sekalipun, kalaulah buang yang kecil menghadap kiblat, buang yang besar membelakangkan kiblat, hukumnya masih lagi haram. Ini hak tandas, tempat disediakan untuk qada hajah. Tandas tu mana? Nanti kita akan bicara di penghujung nanti, definisi tandas. Kemudian saya nak sentuh sedikitlah hak adab yang disunatkan. Sebagai permulaan adab sunat yang insya-Allah saya akan sambung di minggu hadapan. Yang mana ketika melangkah ke tandas, sebagaimana kita maklum, disunatkan melangkah dengan kaki kiri. Disunatkan melangkah dengan kaki kiri. Kemudian, sebelum kita melangkah ke dalam tandas, kita disunatkan baca Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillah. Kemudian kita sambung. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minal khubusi. Khubusi, khubsi. Ba tu bagi depan pun boleh. Ba tu bagi mati pun boleh.
khubus jamak pada khabisun. Syaitan jantan. Minal khubusi ataupun minal khubusi. Ber bagi depan ataupun ber bagi mati. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang mana hadis daripada Anas bin Malik. Yang zahir hadis ni, zahir hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa ni dengan suara yang kuat. Bukan dengan suara yang perlahan, dengan suara yang kuat. Kuat ni bukan kuat berteriak. Kuat ni dengan bahawa bunyi. Kalau ada dekat, bunyi. Sebab kalau perlahan, hanya dengar di telinga saja. Jadi baca doa ni, seeloknya dinyatakan dalam kitab, kita baca biar kuat. Bukan kuat berteriak. Mana kuat sekira-kira. Kalau ada orang berhampiran, dengar kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, barulah kita melangkah ke tandas dengan kaki kiri. Melangkah tandas dengan kaki kiri, kita masuk ke tandas tadi kaki kiri dengan bacaan doa tu, sama ada kita masuk tandas untuk qada hajah ataupun untuk perkara lain. Kita masuk tandas bukan nak qada hajah. Kita masuk tandas nak bawa anak kita yang qada hajah. Kita tak qada hajah, anak kita qada hajah. Kita pun sama juga baca doa ni dan melangkah ke kiri walaupun kita masuk tandas bukan kerana untuk qada hajah. Ini di antara satunya adab yang disunatkan ketika qada hajah, dan insya-Allah di slot akan datang saya akan menyambung lagi adab-adab yang disunatkan yang lain, serta saya akan mengakhiri bicara berkaitan dengan definisi tandas. Tandas tu yang mana, bilik mandinya yang mana, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.